instead of kita tarik, kita tolak dan kita tambah satu roda untuk senangkan kita punya manual handling lah. Okay, lepas tu masa buat manual handling juga, kita, ini safety measure yang kita boleh consider. Sebelum buat manual handling, kita mungkin kita boleh distribute the weight load tu, mungkin load tu banyak, so mungkin kita boleh bahagi-bahagikan, mungkin kita buat repeat banyak kali ke, jangan terus bawa satu load yang banyak, yang besar. Lepas tu shape dia mungkin boleh adjust, okay, kecilkan ke ataupun tukar dia punya bentuk. Lepas tu layout of area tu mungkin kita adjust, mungkin lagi dekat ke boleh buat kan. Lepas tu identify the best method macam contoh yang saya bagi tadi itulah. Then kena buat training, proper training untuk identify teknik yang betul lah untuk kita punya pekerja. Dan masa during handling tu guna method yang betul dan comply dengan plan dengan supervisor ke atau superior kena monitor lah. Itu je untuk manual handling. Okay, thank you very much. Doktor, saya terus sambung untuk mechanical punya lah. Sambung ya. Okay. Ni untuk mechanical handling. So basically beza dia, kalau tadi manual ni maksudnya kita tak guna apa-apa equipment, mechanical ni guna equipment lah. Kita guna kalau ikut definition dia, kita guna any power equipment macam hydraulic ke, pneumatic ke, electric or mechanical to move, lift, shift or transfer loads. Maksudnya melibatkan load yang besar jugalah, termasuklah orang. So type of equipment yang under mechanical punya handler ni, kita ada lift, escalator, ni semua termasuk dalam mechanical punya handling lah. So kenapa mechanical handling ni perlu? Sebab kita mungkin kerja kita melibatkan load yang sangat berat, besar, dan mungkin ada banyak shape and size, dan untuk accelerate the work process lagi cepat lah. So dia punya advantage, kita akan simplify kita punya task, jimat masa, jimat space, reduce ergonomic risk. Sebab tadi kalau macam compare dengan manual handling banyak melibatkan orang kan, so kita ada risk tu untuk ergonomic punya macam slip disc semua tu. So then sebab cepat, save masa, space semua, kita boleh increase kita punya productivity. Tapi limitation dia ialah untuk operate tu, operate dia punya equipment, kita kena ada competent person, dan kena ada certificate of fitness, kena ada maintenance, dan normally equipment untuk mechanical handling ni semua mahal, macam crane semua tu mahal kan. Kalau macam tempat saya, basically saya ada overhead crane untuk transfer kita punya, sebab saya injection molding, kita transfer kita punya mold guna overhead crane. Lepas tu additional risk lah, sebab kalau contoh ada accident, dia punya impact sangat besar. Okay, lepas tu kalau requirement yang related to mechanical handling, OSHA ada cover, dan FMA pun ada cover under Electric Passenger and Goods Lift Regulations 1970. So kita nak kena ada design yang approve, ada regular inspection, testing, dan certificate of registration. So ni list of equipment yang perlukan certificate of registration lah. So dia ada certain, ikut law ni ada certain frekuensi yang kita first time kena register, dan every 15 months kena buat itu certificate of inspection, certificate of fitness punya inspection. Okay, lepas tu ini main component of the mechanism. Ini basically saya pun sangat tak familiar sangat doktor. Sebab saya punya tempat ada overhead crane je, tapi nanti boleh search lah untuk lagi detail dia punya komponen. Then untuk hazard and accidents that related to mechanical hazard, normally mechanical handling, normally hazard dia sebab dia biasa ada wire, so mungkin wire tu lama-lama dia akan wear and tear, lepas tu dia punya chain mungkin lagi memanjang, then worn out dia punya lifting equipment, brake failure lah, sebab kalau macam contoh forklift lah semua tu mungkin ada masalah dengan brake failure, girder deform ataupun dia punya hook jadi loose. So dia punya accident yang possible to happen ialah mungkin stuck between the objects, okay, struck by falling object, lifting machine overturn, crane structure collapse, contact with other subjects or even electrical shock. So that's why yang tadi kalau kita tengok dia punya risk tu, kalau macam contoh jadi satu accident tu dia punya impact besar lah. Okay, lepas tu so untuk
prevent accident, kita kena ada safety arrangement and planning. So sebelum guna kena buat risk assessment. Masa buat risk assessment kena consider load type, dia punya size, weight, shape, lepas tu type of lifting machine yang kita nak guna, working area kita macam mana, dan environmental factor lah semua macam lighting, temperature sama macam manual handling tadi, dan dia punya access untuk pergi tempat kerja tu. Then dia punya prevention and control, kena buat regular inspection, maintenance dekat equipment tu. SOP kena ada, guideline untuk kita punya pekerja, dan kena ada competent worker yang perform ataupun handle mechanical punya equipment tu. Select and use suitable machineries, ada supervisor, dan fencing, signage, safety device, dan juga kena ada communication lah. Itu je, Doktor. Okay, thank you very much ya. Okay. Okay, ada soalan tak? So far ada soalan? Tak ada ya? Tak ada. Sorry ya sebab Okay. saya sebenarnya, sorry lah saya cerita sikit ni sebab saya kan macam ahli global yang scientist kan yang premi tu je. Sekarang kita orang kena buat satu statement untuk world lah yang kita orang kena translate ke bahasa negara masing-masing. Jadi saya mestilah kena handle bahasa Melayu kan sebab saya daripada Malaysia. Dia ada dekat 50 negara dalam tu member dia. So kita orang kena buat cepat kan, tu yang saya pagi ni itulah macam kadang-kadang saya tak pay attention sangat tu. Sorry ya. Okay, anyway, next siapa? Saya Fatin tadi yang tak jadi, sekarang dengar tak? Dengar, sekarang dengar. Dengar. Su kena tutup ni. Oh, sekejap. Stop share. Okay. Sekejap Okay, ni saya punya. Kejap, saya zoom in. Saya berkaitan dengan safety of hand and portable power tools. Jadi kita pergi ke definition. There are two things which is hand tools and power tools. Jadi saya pergi ke hand tools dulu. Definition is peralatan yang menggunakan human energy je. Dia tak automatic lah untuk manually start. And then untuk hand tools ni biasa untuk peralatan tu dia kena ada head and handle. Dan contohnya knife, hammer, spanner, wrench, sledgehammer, screwdriver, saw, pliers. Okay, kita terus ke power tools. Jadi definition dia adalah peralatan yang menggunakan selain daripada tenaga manusia. Contohnya elektrik, pneumatik, hydraulic, fuel, steam. Jadi contoh dia circular saw, chainsaw, spray gun, sander, grinder, pneumatic. Okay, apa expected hazard untuk power tools? Untuk yang pertama sekali elektrik, hazard pada elektrik. Kedua cut atau incision, luka lah, entanglement, drawing in, object, equipment, lodge ataupun tersekat between equipment, vibration, vibration lah, hits by the equipment, noise exposure, mungkin equipment tu bunyi dia kuat sangat boleh mendatangkan masalah pendengaran. Dan last sekali dust or vapor exposure from work, from the activity lah. Okay, next. Okay, ada statutory requirement dia memang ada dalam FMA which is in FOAC Regulation 1986 and also OSHA 1994. Apa expected accident yang boleh, accident causing factor daripada peralatan ni? Mungkin disebabkan penggunaan yang salah, improper storage, improper maintenance juga, penggunaan equipment yang dah rosak dan penggunaan equipment yang tidak sesuai dengan task. Lepas tu apa safety measures dia yang kita boleh buat? Pertama sekali pemilihan alat kena bersesuaian. Kemudian provide safety training kepada yang menggunakan peralatan tersebut. Dan boleh juga untuk kita formulate SOP untuk penggunaan instrumen tersebut. Inspection yang berkala. Juga kita kena follow manufacturer punya recommendation.
juga untuk kita structure a regular maintenance untuk peralatan yang berkaitan. Allocate designated area for storage, juga provide suitable and sufficient equipment and tools, dan juga pemilihan PPE. Boleh juga kita letak install guide yang berkaitan lah untuk power tools tu. Okay, pemilih selection criteria kita boleh tengok peralatan tersebut, ergonomic factor. Boleh dengar saya lah sebab kat sini low system resource. Saya sorry lah, kadang-kadang line tak berapa clear kat sini, unstable. Use of suitable material juga, safety features yang kita boleh tengok sebelum kita beli alat. Jadi PPE yang digunakan adalah bergantung kepada aktiviti, boleh fokus pada eye protection dan juga hand protection. Eye kita boleh guna goggles ataupun safety glass, and hand protection kita kena guna glove. Jadi conclusion dia untuk topik ni, hand tools divided into two groups, iaitu yang menggunakan tenaga manusia dan juga yang tidak menggunakan tenaga manusia. Statutory requirement dia boleh ada dalam kita tengok dalam FMA 1967 dan juga OSHA 1994. Dan juga ada pelbagai safety measure yang boleh diimplement untuk kita prevent accident dan kemalangan ketika menggunakan peralatan. Jadi itu untuk topik yang untuk topik safety of hand and portable power tools. Doktor, okey doktor? Saya proceed ke topik kedua. Okay. Jadi kedua pasal maintenance of machinery. Jadi kita pergi dulu kepada definition dia. Maintenance adalah works that is carried out to ensure plants remain at acceptable standard. Jadi maintenance diperlukan untuk kita pastikan pergerakan kerja tu bergerak seperti biasalah. Jadi kenapa perlukan maintenance? Untuk smooth running of plant. Juga untuk safety of plant operation, keselamatan, untuk kurangkan possibility of injury, juga untuk meningkatkan workplace cleanliness and safety purpose. Juga salah satu demonstration yang kita comply dengan safety regulation. Okay, ada beberapa preventive maintenance. Yang pertama sekali, maksud saya ada beberapa maintenance, a few types, that which is the first one is the preventive maintenance yang kita biasa buat. Yang ini berkala. Dia punya dia punya intention dia untuk kita replace and restore the fault equipment mengikut inilah schedule dia. Lepas tu kita perlu pastikan kita simpan maintenance record. And it's also conducted to prevent faulty equipment or equipment that may result, yang boleh result in work disruption and also accident. Yang kedua ni statutory preventive maintenance. Ini yang required by law, yang kita selalu contohnya macam PMA, PMT, PMD yang kena ikut law. So memang dia punya purpose dia untuk comply with the law, and then type of machinery dia contohnya steam generating machinery, boiler, pressure vessel, lifting machinery, prime mover, crane, sleeve. Method dia kita kena still juga keep maintenance record, dan also kita kena appoint registered firm third party untuk buat inspection, untuk buat maintenance. So yang ketiga ni breakdown maintenance. Ini berlaku bila alat tu tak berfungsi, mesin rosak, maksudnya mungkin dah masa tu maksudnya dah accident dah jadilah, or unwanted event takes place. Jadi purpose dia mungkin ada company polisi yang berkaitan lah, juga untuk kurangkan cost daripada kita maintain banyak kali, tukar banyak spare part, baik kita beli yang baru. Yeah.
Jadi mungkin last sekali option dia allows the option of repairing or disposing of the machinery. Maksudnya dia punya option is dua, sama ada nak continue repair ataupun terus dispose alat mesin tu. Jadi yang akhir sekali online maintenance. Kenapa buat online maintenance? Sebab mesin tak boleh stop untuk buat maintenance. Betul tak Dr.? Ya, betul. Jadi sebab ni tak praktikal lah untuk stop mesin tu. Okay, some maintenance work or process require machine to be in operation for purpose of cleaning, repair works, coordination and troubleshooting. Okay, method of selection untuk online maintenance ni kena bergantung kepada proses dan also type of machinery tu sendiri. Jadi frequency of maintenance, saya tak pasti sama ada under online maintenance ke under overall Doktor untuk frequency of maintenance ni. Tak faham, apa soalan you? Ni online yang sekarang saya sampai ke frequency maintenance. Memang saya dah tengok ni tapi saya tak faham you tanya apa. Frequency maintenance ni dia under online maintenance ke dia under overall maintenance tu? Frekuensi tu adalah kekerapan kan maksud dia? So bukan spesifik under online maintenance lah. No. Dia boleh bergantung pada kekerapan you nak buat maintenance lah. Okay. So saya akan betulkan lagi lah mind map ni. Mind map yang saya kena betulkan. Okay. So frequency of maintenance ni bergantung faktor lah. Umur mesin. Betul. Kekerapan mengguna. Lepas tu condition of the machine. Lepas tu kita kena tengok juga take consideration manufacturer punya instruction. Dan juga statutory requirement dan juga company policy. So another factor juga kita kena tahu risk assessment dia yang take into consideration if a few things which is which is include manufacturer recommendation, kekerapan penggunaan, sama juga macam tadi, operating environment, user knowledge dan also the risk to health and safety. Okay, kejap. So apa common accident yang kita boleh expect masa buat maintenance ni? Which is the exposure to hazardous material yang mungkin include the chemical substance, contact with the moving element or material parts, mungkin boleh jadi jatuh, falls, dan juga crash by falling object. Ini expected ataupun common accident yang selalu berlaku ketika buat maintenance. Jadi maintenance safety, apa measures yang kita boleh buat, yang kita boleh take into consideration? Kita boleh buat training, kita boleh buat SOP, kita boleh implement safe system of work, supervision kalau perlu, kita boleh formulate rules and guidelines untuk maintenance works, juga boleh implement permit to work system juga, implement proper worker selection, lepas tu boleh letak safety signages, juga boleh provide uniform dan appropriate PPE, dan juga penggunaan tools ataupun equipment yang bersesuaian. Okay. So siapa yang boleh buat maintenance ni? So ada beberapa kriteria, which is dia kena competent to do the work. Yeah. And then dia ni pun dia dapat sufficient training and information. Kadang-kadang perlu juga orang daripada manufacturer tu yang datang untuk buat maintenance. Dan juga ada juga case yang lain dia buat in-house maintenance, which is yang buat tu staff tu dah well trained. Okay, ni conclusion untuk topik ni. Jadi purpose of maintenance ni untuk pastikan smooth running of the plant lah. Jadi untuk also to prevent the accident. Okay, terdapat 4 jenis maintenance yang saya dah highlight tadi. Yep. Dan juga pemilihan method maintenance ni kena tengok based on machinery, equipment or process used in the operation. Okay, itu je. Okay, very good, very clear. Okay, sebenarnya maintenance ni dia tak susah sangat lah. Cuma kita kena ingat bahawa dia ada
jenis-jenis maintenance yang berbeza dan apa faktor yang menentukan how you decide macam mana awak kena buat maintenance semua tu, ada faktor dia bergantung pada mesin kita, cara penggunaan lah apa kan, macam tu keadaan mesinnya dan segalanya lah macam tu ya. Okay, so terima kasih banyak Fatin kan? Ya, betul. Okay, alright, okay. Next siapa? Kalau yang belum lagi, saya rasa ada banyak juga kan yang belum, yang macam Hazri tu. Saya proceed dengan construction safety. Boleh, ni siapa? Hairudin. Okay, Hairudin. Hairudin, kalau boleh tolong buat macam bagi betul-betul faham ya. Okay. Okay, teruskan. Okay, saya proceed. Regulation yang diperlukan untuk construction safety ini adalah satu FMA 1967 iaitu Building Operation. Regulation yang kedua ialah OSHA 1994 iaitu Responsibility of the Employer dan juga Safety and Health Officer Order 1996. Cuma untuk SHO ni, kalau untuk construction dia akan dilantik apabila projek yang melibatkan 20 juta ke atas. Untuk yang bawah 20 boleh juga dilantik, cuma dia tak diwajibkan lah. Okay, untuk construction activities ini adalah antara aktiviti yang dilakukan. Satu, yang pertama adalah excavation yang melibatkan untuk kita pengorekan tanah dan sebagainya lah. Yang kedua ialah piling. Piling ni kita tanam structure lah. Yang kedua concrete dan brickworks, iaitu untuk proses simen batu bata dan juga simen untuk lantai dan sebagainya lah. Dan seterusnya ialah welding untuk structure juga. Dan seterusnya ialah formwork. Yang ni selalunya formwork dilakukan apabila kita dah siap buat piling, dan juga formwork ni adalah untuk selalunya structure yang besar lah macam tiang. Kalau macam dinding pun sekarang ni kita dah gunakan sistem IBS, iaitu maksudnya kita akan buat slot by slot. Proses dia lagi mudah dan cepat macam kita buat Lego. Kita slot in je. Sebab tu sekarang kalau kita tengok construction, banyak construction siap dalam tempoh yang sangat. Seterusnya ialah wiring. Wiring ni macam yang saya mention dalam electrical safety tadi. Oh, ni silap gambar ni sebenarnya. Untuk transportation ni melibatkan lori yang mengangkut pasir, mengangkut simen, mengangkut batu-bata dan sebagainya lah. Dan seterusnya painting ni, bila ni untuk final stage lah, lebih kurang bila bangunan ataupun construction dah siap, ini adalah proses untuk mengecat lah. Dan juga ini adalah proses yang terakhir, itu clearing dan cleaning. Okey, seterusnya machinery ataupun equipment yang digunakan sepanjang construction, iaitu ini semua mesin-mesin ataupun equipment yang mendatangkan hazard dan bahaya kepada pengguna ataupun pekerja lah. Salah satunya ialah crane atau hoist for lifting material, dan juga hoist ni juga digunakan untuk mengangkut manusia lah, mengangkut pekerja daripada, yang ni selalunya melibatkan high rise construction lah. Seterusnya bending dan cutting equipment, yang ni pun sangat bahaya kalau tak ada proper PPE, memang sangat bahaya kepada pekerja lah. Yang ni seperti yang saya mention tadi, excavator. Seterusnya lori ataupun crane. Yang ni kalau yang siapa tak tahu apa itu crane, inilah untuk mobile crane, dan juga ni untuk static crane lah, ni T-junction lah. Yang hand tools ni adalah salah satu contoh. Banyak sebenarnya hand tool, macam drilling, macam yang dimention oleh Su sebentar tadi, memang banyak hand tools. Seterusnya mechanical dan electrical machine, yang ni pun melibatkan hand tool juga. Mechanical ni banyak yang melibatkan untuk proses piling dengan excavator lah.
Yang ni seterusnya adalah stairs and ladder, iaitu tangga lah. Yang ni kalau siapa yang tak pernah tahu apa itu scaffold ni adalah besi-besi kerangka ni lah yang kalau kita tengok dalam construction dia akan pasang pada setiap penjuru ataupun setiap sisi bangunan tu. Dan juga dalam bangunan pun dia akan pasang scaffold ni. Scaffold ni dia bukan semata-mata macam kita letak letak kat dinding tu je. Dia ada sebenarnya dia dilekatkan pada dinding dan ada mechanical punya ni lah binding kat situ supaya mengelakkan scaffold ni tumbang lah. Seterusnya adalah jenis-jenis accident. Satu adalah jatuh, pertama daripada bahagian yang tinggi. Jadi selalunya kalau tak ada proper harness ataupun PPE memang innalillah lah, memang matilah. Kalau tempat tinggi memang tak ada harapan lah untuk hidup. Kalau same place ni maksudnya dalam level yang sama. Contoh yang menyebabkan kita terpijak something yang boleh menyebabkan kita jatuh ataupun permukaan yang tidak rata, permukaan yang licin ya juga ni menyebabkan kita boleh jatuh lah. Yang seterusnya hit by falling object, yang ni memang common lah. Salah satunya batu bata jatuh, lepas tu sepihan kayu juga sepihan besi lah. Yang ni jarang berlaku tapi selalunya awal construction ni sebenarnya akan berlaku. Barrier ni tertimbus lah ketika proses pengorekan tanah, dan juga yang ni pun common juga berlaku apabila structure failure lah. Bila kita dah buat structure, tiba-tiba structure tak kuat, berlaku yang ni berkaitan dengan geoteknik lah, iaitu struktur tanah yang tak betul ataupun yang lembut menyebabkan structure ni boleh jatuh lah. Yang seterusnya electrical shock, yang ni pun saya dah mention dalam electrical safety tadi. Seterusnya drowning. Drowning ni boleh disebabkan oleh, pertama mungkin berlaku ketika waktu cuaca yang tak menentu, tanah runtuh ataupun muddy lah, macam lumpur punya situation, yang ni boleh menyebabkan lemas lah. Yang seterusnya hit by vehicle lah, selalunya disebabkan oleh terlanggar dengan lori, excavator dan sebagainya lah. Okay, seterusnya hazard. Pertama sekali hazard yang common sekali heat stress lah, maksudnya bekerja dalam waktu yang panas, yang ini menyebabkan masalah kesihatan lah. Seterusnya noise, yang ni bila buat drilling ni memang sangat bising. Kalau tak ada proper earmuff, memang boleh berlaku kerosakan pada telinga lah. Seterusnya mineral dust exposure, yang ni selalunya bila melibatkan demolition punya building lah. Bila kita nak runtuhkan bangunan, ni segala jenis habuk akan terpancar lah. Selalunya lagi satu bila kita buat bancuan simen lah. Simen punya dust tu memang senang untuk berterbangan lah. Seterusnya mechanical dan electrical hazard, yang ni sangat common lah. Kalau electrical ni macam saya mention tadi lah, short circuit. Selalunya dekat construction site dia tak ada proper untuk wiring system, sebab dia main sambung-sambung je. So yang ni sangat mudah untuk berlaku kemalangan elektrik lah. Seterusnya ergonomik, yang ni pun sangat mudah berlaku sebab kita pekerja yang dekat construction site ni banyaknya yang daripada Indo, daripada Bangla. Dia ni tak ada proper manual handling yang tak betul macam Su beritahu tadi. So dia tak angkat beban dengan cara yang betul, so menyebabkan ergonomic problem dekat tulang belakang lah ataupun pinggang lah. Yang ni confined space macam Hazli beritahu tadi, yang first topik, yang ni saya tak nak sentuh lagi. Seterusnya working on height, yang ni with proper harness lah. Yang ni bekerja dekat scaffold lah. Kalau tak ada harness ni untuk jatuh, dia sebenarnya ada platform. Kalau platform ni selalunya dia macam nipis je.
bukan jenis yang tebal. So kalau jatuh ni memang matilah kalau tempat yang sangat tinggi. Okey, yang ni employer control measure, iaitu macam mana majikan boleh membantu dalam berlakunya kemalangan di tempat construction ni. Satu, formulate safety policy. Employee SHO yang macam saya mention tadi, untuk projek bernilai 20 juta dan ke atas memang diwajibkan untuk ada safety officer. Lepas tu enforcement of safety and health rule, maksudnya setiap pagi mesti ada briefing daripada supervisor ataupun safety officer berkaitan dengan macam mana langkah-langkah pekerjaan ketika di construction yang melibatkan safety dan health lah. Lepas tu work permit for hazardous work. Selalunya kerja-kerja yang bahaya ni memerlukan competent person lah. Lalu dan seterusnya provide effective communication. Macam yang saya mention tadi, perlu ada macam taklimat keselamatan lah setiap kali sebelum memulakan kerja. Lepas tu yang terakhir iaitu safety and health management. Perlu ada komiti. Lepas tu perlu identify hazard yang sering berlaku dekat construction. Lepas tu conduct risk assessment dan risk control dan risk assessment. Dan yang terakhir itu plan dan implement safety and health measure. Maksudnya untuk management ni adalah bagaimana cara bekerja di construction yang boleh diimplement untuk mengelakkan sebarang kemalangan ataupun kecederaan di tempat kerja. Itu sahaja. Terima kasih.